Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, hari ini saya nak bercakap pasal diesel yang tak habis-habis. Isu diesel. Penyangan diesel menyebabkan kerajaan kita mengalami kerugian yang terlampau besar. Okey, kita SPRM very concern dengan isu diesel yang dirapor dalam media baru-baru ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, SPRM telah berusaha mengatasi masalah ini sejak 2010 lagi. Sejak 2010 sehingga sekarang, kita telah buat tangkapan lebih 90 orang bagi individu-individu ataupun pemilik-pemilik premis syarikat yang terlibat dalam urusan pembelian dan penjualan minyak diesel. Tapi sampai sekarang ni pun isu ni masih lagi berleluasa. Pada tahun 2010 kita anggarkan kerajaan kerugian melebihi 50 juta ringgit pada 2010. Dan dengan peningkatan pemberian diesel yang meningkat dari setahun ke setahun, kita percaya kerugian ini makin meningkat. Untuk pengetahuan tuan-tuan, pada 2012 atas kesedaran ini, Ketua Pesuruhjaya SPRM telah pun memberi beberapa cadangan kepada kerajaan supaya mengambil langkah-langkah untuk elak perkara penyelewengan minyak diesel ini dapat diatasi. Tapi sampai sekarang kita dapati bahawa isu ini masih lagi berlaku, dan SPRM rasa sedih, rasa amat sedih, kerana diesel ini sepatutnya sampai kepada pihak-pihak yang sepatutnya lah, tetapi telah diambil peluang oleh individu, persatuan, dan malah ada enforcement officer sendiri yang mengambil peluang untuk melakukan ataupun bersebahat menyeleweng subsidi diesel ini. Ikut pengalaman SPRM, tuan-tuan, kami pernah buat tangkapan ke atas individu yang menawarkan wang rasuah bernilai RM70,000. Ini menunjukkan bahawa diesel ini merupakan satu bisnes yang besar, yang menarik perhatian ramai pihak-pihak tertentu untuk terlibat dalam penyelewengan minyak diesel ini. Dan pernah kami menahan sebuah kapal, seruduk minyak diesel melalui kapal, yang membawa keluar lebih 500,000 liter minyak diesel. Kalau kita tengok sistem sekarang ni, tuan-tuan, sistem yang ada sekarang ni telah memberi peluang dan ruang kepada pihak-pihak yang tak bertanggungjawab untuk menyeleweng minyak diesel. Sekarang ni peraturan satu hari seorang boleh beli, satu kali boleh dibeli 200 liter minyak diesel. Betul tak? Satu kali seorang individu boleh beli 200 liter minyak diesel. Tapi orang ni, kalau di satu kawasan tu ada contohnya 15 stesen minyak, dia boleh pergi 15 stesen minyak. Kalilah dengan 200 liter. Itu tak kira ambil yang pusing-pusing lagi. Seorang tu dia boleh pusing 2-3 kali satu tempat. So bayanglah berapa banyak kajian rugi. Minyak diesel RM2 berapa? RM1.90. Tak, minyak diesel. RM2.10. Kalau dijual dengan RM2.60 pun dah 50 sen 1 liter. Satu hari kalau dia boleh pergi melawat semua 15 stesen minyak, 200, katakanlah ambil 10 saja.
200 kali 10 berapa? 2000 liter satu hari. Kalilah dengan 50 sen. Berapa dia dapat? 1000 satu hari, seorang individu. So you just imagine berapa banyak kerajaan kerugian. So saya rasa SPM merasakan bahawa sudah sampai masanya kerajaan perlu serius untuk carilah jalan macam mana caranya untuk perkara ini tak berulang. Kami SPM kami bersedia untuk membantu kerajaan memberi idea supaya perkara ini dapat diatasi selaras dengan peruntukan undang-undang yang ada kepada kami. Kami sedia membantu. Tapi mestilah ada pihak yang perlu jadi champion. Kalau tidak dibiarkan perkara ni, kerajaan akan rugi besar. Dan rakyat yang sepatutnya terima faedah tak dapat menerima haknya. Okey, saya ingat saya fokus itu dulu. Any question berkaitan dengan isu ni? Kalau nak statistik yang lengkap, mungkin Dato' Azam boleh beri statistik. Okey. Ada soalan? So, Ya. Cadangan-cadangan? tak tahu tu apa yang tadi cadangan-cadangan yang SPM kata bersedia untuk membantu tu. Ada dalam 2012 punya ni. Saya ada 2012 ni. Ni. Saya ambil lah 2-3 perkara yang kita pernah cadangkan. Yang pertama, kita pernah cadangkan supaya dasar subsidi itu dikaji semula. Yang kedua, cara pembelian tadi lah. Cara pembelian tadi. Yang 200 liter sekali beli itu. Tengoklah balik cara pembelian. Mungkin, tapi saya tak masuk dalam cara mungkin saya boleh beri satu solution. Mungkin tak masuk dalam cadangan ini. Katakanlah, saya beri satu contoh lah yang tuan-tuan boleh fikir. Saya beri satu contoh. Kalau kita kenakan penjualan subsidi itu mengikut ada limitation dia, ada had dia. Contohnya satu orang individu boleh beli minyak diesel dalam sebulan 200 liter saja. Contoh, saya beri contoh ni bukan cadangan, saya beri contoh. Dibenarkan 200 liter dalam satu bulan ataupun satu minggu. Setiap kali nak beli, dia kena tunjukkan dia punya kad pengenalan. So, bila dia beli, dia akan reduce sampailah satu bulan tu cukup 200 liter ataupun dalam masa seminggu tu dah habis 200 liter, dia tak boleh beli lagi. Contohnya lah. Boleh tak cara tu? Itu saya punya cadangan lah. Bukan cadangan, view. Maksudnya kita kena ada satu sistem supaya individu ni tak boleh seleweng. Kena lah. Sama nak guna biometrik ke. Dan apa saja. Yang kedua, siasatan kami berarti bahawa ni stesen-stesen minyak ni pun turut sebahat. Sebab bagi stesen minyak, dia kalau boleh dia nak jual sebanyak yang boleh setiap hari kan. Kalau peraturan tadi mengatakan bahawa seorang sekali tak lebih 200 liter, ada kes kami detect minyak jual sampai satu kali 1,000 liter. 1,000 liter sekali jual. Itu yang berlaku yang apa? Yang shortage of apa? Diesel pernah berlaku tu. Sebab dia jual dia tak ikut peraturan. Tapi isunya kenapa benda tu berlaku?
Kenapa benda tu berlaku? Adakah kerana tak ada enforcement? Tak ada ketegasan? Kita ni banyak, negara kita ni terlampau banyak undang-undang tau. Terlampau banyak undang-undang, peraturan. Tapi benda tu masih berlaku juga. Okey, antara cadangan-cadangan yang kita pernah kita cadang tu hari adalah kita tengok balik rasa subsidi negara. Yang kedua, ini yang kita cadang dululah. Hadkan pembelian. Hadkan pembelian mengikut keperluan, mengikut jenis kenderaan, mengikut jenis kenderaan. Maksudnya kalau kereta tak ada masalah. Kereta individu kita paling banyak pun berapa? 150 liter. Tak ada masalah. Ini yang melibatkan kenderaan-kenderaan perdagangan ni, yang di mana berlaku modification kepada apa? Tangki dia. Tangki kenderaan. So, kena hadkan pembelian. Kemudian kita cadangkan juga adakan kaedah saintifik, ada alat dia. Alat yang dapat mengawal penjualan minyak ini. So, ada cadangan sini, saya boleh edarkan pada tuan-tuan. Semua ada senarai di sini. Okey? Ya. Ini 2012 Tapi apa ada punya ni Sebalas ni respon daripada setakat ni memang tak ada apa lah. Setakat ni setahu pasti ada tak ada, tapi tuan-tuan boleh rujuk dengan KPDNK. Rujuk KPDNK. So, dari segi integriti tu, integriti enforcement, semua pegawai kerajaan ni terlihat mereka ni adalah pembantu, kan? Dia membantu. Semua agensi-agensi dan di sempadan semua membantu. So, sejauh mana kita nak lihat integriti dia orang tu? Siasatan itu sendiri macam mana? Saya sebut dah tadi kan, banyak mana pun peraturan undang-undang yang kita ada, tapi kalau pegawai itu sendiri ataupun enforcement officer yang bertanggungjawab itu tak bertanggungjawab, saya rasa bagus banyak mana pun peraturan yang kita buat, kita akan hadapi masalah untuk mengawal atau mengatasi isu-isu ini. Maka saya pandang sirah lah perkara ini. Dan peranan pegawai adalah untuk menentukan supaya polisi pemberian lesen ini berjalan dengan lancar. Kita terima banyak maklumat penlibatan enforcement officer ni. Malah ada kes, tuan-tuan dan puan, mengejutkan. Pegawai-pegawai penguasas ni beli lori untuk sudut lesen. Kita dapat detect perkara ni berlaku. Ada lori untuk sudut lesen. Sepatutnya dia ambil tindakan menghalang penyelundupan. Tapi ada pegawai-pegawai yang terlibat menyudut lesen sendiri. So, kalau inilah caranya, tuan-tuan, macam mana kita nak mengharapkan kita dapat atasi masalah ini? So, saya menyerulah pegawai-pegawai yang diamanah untuk apa, menjaga ataupun untuk menjalankan, untuk mengambil tindakan, ambillah tindakan ataupun ambillah tanggungjawab ini dengan penuh amanah. Kalau nak buat kerja sudut lesen, berhenti kerja daripada apa, kerajaan ni, pegawai kerajaan, pergi buat kerja-kerja bisnes ni. Senang. Betul tak? Menyusahkan orang, menyusahkan kerajaan. Sebab saya kata tuan-tuan, dah penat dah kami ni. Dah penat dah sejak 2010, tapi benda ni setiap tahun meningkat.
Satu hari nanti orang kata apa? SPM ni tidur, tak buat kerja. Sedangkan, ini bukan tanggungjawab SPM tau. Ini bukan tanggungjawab SPM. Ini tanggungjawab enforcement yang diberi tanggungjawab untuk menjaga minyak diesel. Bukan SPM. Kami melihat this corruption. Faham tak? Okey? Ada soalan lain? Datuk, daripada lebih 90 orang yang ditangkap tu, ni kat kita kerajaan. Dia meraumi semua. Apa orang? Dari segi saya tak ada pecahan tu. Pecahan tu mungkin kamu minta daripada apa? Tuan Azmi. Dia melibatkan pengusaha-pengusaha minyak, persatuan nelayan, dan dan termasuk penjuruk ni lah. Dan ada juga pegawai kerajaan yang kita tangkap dan tuduh. So kesemua operator penyelundup minyak diesel ni dah kita tangkap dan ambil tindakan. Semua saya tak ada jumlah statistik secara detail. Tuan Azmi, kalau dia cuba dapatkan. Bagian besar pegawai kerajaan ni daripada kementerian mana? Saya tak boleh lah sebut kementerian mana. Saya kata enforcement officer yang bertanggungjawab dalam hal-hal minyak diesel ni. Nanti saya fokus kementerian ni. You melagakan SPM dengan ni pula. Saya buat general. Kalau dia rasa dia buat, dia rasa lah. Rasa lah pedah dia. Saya tak mau kata mana-mana kementerian. Ambillah tanggungjawab masing-masing. Supaya kita jalankan kerja dengan penuh amanah. Okay? Next question. You kata saya marah ke? Memang saya marah hari ni. Sebab dah melampau-lampau dah. Okay? Yang pegawai yang beli sendiri lori untuk beli diesel tu dah ditahan ke? Dalam radar kami dan ada pun dah ditahan. Cuma kita tak boleh reveal lah, tak boleh bagi detail sebab benda tu belum sampai mahkamah lagi. Ada kes tuan-tuan umpan. Ada kes. Biar saya cakap hari ni supaya dia orang sedar sikit. Ada pegawai kita rampas dalam akaun dia 1.5 juta duit menyudup diesel ni saja. 1.5 juta seorang pegawai enforcement ni hasil daripada serudup diesel ni. Itu seorang tuan umpan. Yang kita tak tahu banyak mana. Okey? Kalau tak ada, terima kasih. 1.5 juta tu dia bersubahat. Dia sendiri terlibat tu penjurupan minyak diesel, jual minyak diesel bersubsidi ni. Bila terbongkar Ha? Bila terbongkar Benda tu sekarang kita dah dapat detect dan kita dah rampas pun duit dia. Kita dah sita dalam akaun dia. dalam bulan ni ke tu? Ya. Adalah nombor satu dekat ni.